bagi masa sebelum kita stop. Jadi saya nak buat ulasan sedikit daripada apa yang saya dapat dah daripada input-input doktor, ustaz dan Tuan Syidi. Jadi kita akan bedah satu persatu scene ni berdasarkan pembacaan dan apa-apa yang saya dah dapat daripada perbincangan kita malam ni lah. Jadi apa dah terpusing-pusing cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. Baca. Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. okey, dekat sini dia menggunakan syair sebab mungkin pada Aziz dia nampak okey tulisan ni daripada Encik Ros, daripada aspek kata tulisan ni daripada Encik Ros. Jadi orang perempuan mungkin dia bersyair untuk memadah sebab tadi depa sebelum scene ni depa ni berlagu. Jadi mungkin untuk tidak kalah, Cik Ros tu tak kalah pula, depa hantarlah surat dan dia mengandaikan kata surat tu berbentuk syair. Baru kena dengan lagu depa tadi tu. Jadi syair. Bila dia baca syair tu, mula-mula syair ni okey. Diterima oleh kedua-dua kawan-kawan dia ni. Jadi kawan-kawan dia ni percayalah sebab depa pun tak boleh nak, depa pun tak dapat surat tu. Surat tu bukan di tangan depa. Depa memberi kepercayaan kepada Aziz ni untuk membaca syair tu. Jadi benda tu dirampas, maklumat tu dirampas sebaik saja P. Ramlee sedar kata maklumat tu maklumat yang salah. Sebab apa? Dia kenal Cik Ros apa dia. Dia kenal Cik Ros, dia tahu Cik Ros ni orang perempuan yang hak nampak terpelajar lah, cerdik. Jadi takkan Cik Ros yang hak cerdik tu dia akan mengeluarkan satu kenyataan kata Fir'aun Sultan. Mana Fir'aun pakai Sultan? Ramlee kata mana Fir'aun pakai Sultan, jadi dia tarik. Dia tahu kata maklumat tu palsu. Hang bohong. Jadi dia teruskan scene tu. Kita tengok scene seterusnya. Tak tahu baca aku mengarut. Tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Ya, dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Oh, yang kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sudah lah. Okey. Dekat scene ni apa yang kita dapat baca kan, P. Ramlee ni saya banyak bedah filem-filem dia, saya banyak tengok dia punya filem dia. Dia reserve dia punya diri dia untuk dia bagi pengajaran kat penonton. Jadi dekat sini dia tutup aib dia. Dia jaga aib dia, kata dia tak terima baca tu. Biar aku baca. Tapi nampak tak kat situ dia tak baca apa? Dia tak baca apa, dia tak menyampaikan maklumat palsu. Dia diam tapi dia menutup aib dia, kata dia tak dibaca. Dia tak sampaikan apa-apa, dia tak tambah maklumat tu, dia tak menceritakan benda yang akhirnya akan menjadikan satu bebanan kat dia untuk dia jawab. Sampailah surat tu dirampas oleh Sudin. Kita tengok Sudin pula dia kata apa. Berdua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Ni Arab baca dah kami nak arti dah. Cuma kau baca. Kau baca ya. Wal fadang pasirul ta'adudil pokok kayuil panasutariku. Ya apa dah po? Padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Wal kurma. Apa dah buat kurma? Kau tahu baca? Itu bunyinya kurma. Wal kurma nak buka puasa kehabisanul ladhi. Apa ni? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Sambung. Kupandungil kiri kanunil. Apa dah ni? Kupandang kiri kanan. Wal sakibahi tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Okey, dekat sini yang paling bahaya dalam scene ni. Kita tengok daripada orang yang tak reti tu, dia ambil surat tu terus dia kata dia tulis Arab. Dia tulis satu benda yang berkaitan dengan orang Melayu anggap sebagai satu sacral, suci. Satu teks agama, selalunya Arab ni dikaitkan dengan agama sampai satu masa dulu bila main lagu nasyid cinta dekat Malaysia ni pun orang anggap kata nasyid apa orang kata lagu keagamaan sebab orang Melayu dia punya pandangan dia kepada Arab ni satu benda yang kita kena bagi satu orang kata reserve
Jadi bila Sudin ni dia baca satu bahasa yang dia tak faham, Piramli pun tanya sikit-sikit je. Dia tanya, okey, untuk penjelasan. Wah, dia ni goreng lagi lah. Dia goreng lebih banyak. Dia goreng dalam bahasa Arab. Sampailah benda ni cuma disedari kata benda ni tipu, ialah bila dia kata tumpuk-tumpuk tai unta. Takkan Cik Ros hak perempuan hak tadi yang hak kita nampak tertib dan baik itu nak tulis satu benda yang hak keji dan merosakkan macam tu. Orang, kalau kata orang dia baik kan, orang yang hak ada keilmuan ataupun orang kata orang yang hak menjaga maruah dia nak bercakap benda yang hak keji tu pun dia tak berani. Dia reserve mulut dia untuk menyatakan benda-benda keji tu. Jadi dalam scene ni, hak tu yang hak menyebabkan mereka sedar kata, okey, hak ni satu penipuan yang hak besar. Sebab walaupun masa mula tadi mereka dengar dengan baik, akhirnya bila keluar perkataan-perkataan lucah ataupun kotor ni, mereka kata, okey, ni bukan agama dah ni. Aku kena tinggal dah. Dia ni bohong. Sebab kenyataan ataupun yang hak dikeluarkan dekat surat tu berlainan langsung dengan orang yang hak menghantar surat tu tadi. Jadi dalam cerita tadi, Ustaz Jailani berapa kali Ustaz Ustaz menyebut kata, mereka nak dapatkan Cik Ros. Apa kata kita andaikan Cik Ros ni ialah syurga yang orang nak. Syurga yang hak didambakan. Disebabkan mereka tahu Cik Ros tu siapa, mereka kenal Cik Ros ni lawa, Cik Ros ni cantik. Jadi surat tu tak berhenti kat situ. Walaupun mereka dapat maklumat yang salah tadi, mereka sedar kelemahan diri mereka. Mereka tutup kelemahan diri mereka tu dengan mencari orang yang hak boleh tafsir ataupun menjelaskan kepada mereka. Sebab mereka tahu kata mereka perlukan maklumat ni untuk dapatkan Cik Ros. Kalau kata kita tak sedar kata kita nak perlu cari syurga tadi ni, ataupun kita tak rasa syurga tu penting, kita akan biarkan saja maklumat-maklumat palsu ni sampai kat kita. Dan kita tak ada rasa motivasi untuk cari. Tapi dalam cerita ni sebab kita kenal siapa yang hak kita cari tu, ataupun kita tahu apa ganjaran yang hak kita nak dapat, kita berusaha juga mencari penjelasan yang hak penting tadi tu. Jadi sebab tu dia cari Cik Aini. Tapi dalam Cik Aini pun kalau kita tengok kat sini, apa yang dia buat, Ini hitam kromo baca. Kita suruh Kak ini baca macam. Pelan-pelan. okey, scene tu saya cut kat situ saja. Jadi kat sini pasal apa depa cari itu tapi masih dalam masa yang sama depa menutup kelemahan depa tak mau tunjuk kat Cik Ros kata depa tak tahu. Jadi depa mencari ahli untuk mentafsirkan benda tu secara bersembunyi sebab kebanyakan orang memang akan jaga ego dia. Contoh, saya bagi satu contoh simple lah, saya sendiri kan. Saya sebagai peminat kopi. Baru masa mula-mula satu keadaan tu saya kenal kopi, saya memang fanatik dengan satu jenama kopi tu lah. Jangan siapa kata apalah, sehinggalah saya jumpa seorang kawan saya, dia kata, Hamid, hak tukang kopi, hang jangan minumlah kopi tu, tak sedap. Orang hak minat kopi ni dia tak minum pun kopi tu, dia pergi cari kopi lain. Kopi kedai-kedai kecil hak tak terkenal tu pun lagi sedap pada kopi tu. Jadi masa first time saya dengar tu, saya memang rasa annoyed. Saya memang rasa, apa ni, aku promosi kat orang lain kot, kata kopi ni sedap. Tiba-tiba hang boleh condemn aku punya pilihan tu semudah tu. Macam mana benda tu saya sedar kata saya salah selepas saya memang try satu kopi yang lebih sedap dekat kedai yang kawan saya suggest. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ni ialah kalau kita dapat maklumat yang kita rasa okey dah kat kita, tapi ada orang tegur kata maklumat yang kita dapat tu mungkin ada kekurangan dan kita perlu dapatkan lebih banyak maklumat tambahan. Janganlah kita judge orang yang bagi maklumat tu, dia ni mengaji kat YouTube saja. Mana boleh setiap teguran kita dibalas dengan mengaji kat YouTube. Kita tak faham scene tu ataupun teguran yang nak dibuat tu, jangan kita judge kata semua orang tak faham scene tu ataupun semua orang tak faham situasi tu. Jadi ni yang berbahaya dan ni yang cuba kita jelaskan. Saya harap teguran ataupun orang kata perbincangan kita malam ni sampai ke situ. Kita nak buat pembedahan hak macam tu. Sebab saya nak cerita yang saya pilih tajuk ni sebab saya tengok waktu dululah 2 tahun lepas kan, kami pernah buat satu siaran dekat Zoom kuliah bedah lagu Jepun. Saya punya siaran yang saya buat dengan adik saya.
Kami pilih lagu-lagu Jepun yang hak menarik dan kami bedah. Kalau kata tengok, masa saya bedah, saya post ni 26 Disember 2020. Boleh dikatakan tak ada siapa tengok. Hampir tak ada siapa tengok untuk tempoh yang agak lama lah. Dan saya rasa saya buang masa untuk edit benda ni. Sehinggalah baru-baru ni saya dikejutkan, bukan baru-baru ni lah, setahun lepas, saya dikejutkan tiba-tiba orang dah tengok video ni. ...355 komen dan 19k share. Saya tak tahu mai daripada mana share ni. Dan kita pun tak tahu macam mana. Kita tak buat promosi, kita tak buat apa-apa iklan pun. Tapi benda ni share yang sangat besar. Sebab saya ingat kalau kata 1.9k share tu agak tinggi lah jumlah dia. Jadi sebab tu kita kata, kadang-kadang kita nampak maklumat yang kita share tu mungkin tak bermanfaat ataupun tak dapat sambutan. Tapi pentingnya maklumat yang betul ataupun maklumat yang menarik ni tetap disampaikan supaya mungkin satu hari nanti orang yang ambil orang kata keberanian ataupun ambil masa untuk dengar penjelasan tu, dia akan menghargai penjelasan tu dengan lebih baik. Tapi tetap terpulang kepada penonton untuk penonton sendiri ambil peranan ataupun orang kata keluar daripada comfort zone. Jangan terpengaruh dengan sekadar influence ataupun kepercayaan yang kita sendiri tanam sekian lama dah. Jadi satu rumusan saya untuk malam ni. Jadi saya nak minta mungkin tambahan dan kita nak minta penutup untuk kawan-kawan kita yang terlibat dalam sesi perbincangan ni. Okey, silakan Doktor. Alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada Zon Kuliah. Kita bawa satu kaedah baru, kita mencabar kebiasaan kita untuk kita bincang sesuatu yang secara santai tetapi harapnya ada kesannya. Ini kita nak bawa perbincangan dan kita ajak rakan-rakan yang menonton bersama dengan kita perlahan-lahan terlibat sama. Ialah satu, kita kata rintis, jalan untuk kita merintis, kita membawa budaya perbincangan secara matang. Jadi ia memerlukan kepada istiqamah lah. Kita kena istiqamah perlahan-lahan, kita mengorak langkah. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk kita terus melangkah. Wallahualam, terima kasih. Dan saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada tim Zon Kuliah. Alhamdulillah. Ustaz. Baik, di pihak saya, macam apa yang Amir sebut tadilah, kalau kita tukar Cik Erus tu, sebenarnya kita ni bertindak balas terhadap bagaimana kita respon lah kan, terhadap sesuatu yang sepatutnya menarik minat. Jadi ada orang walaupun kita sebut tentang syurga, tapi dia walaupun dia kata dia nak syurga tu, tapi dia tidak ada semangat yang kuat untuk dapatkan syurga tu. Macam realiti kita manusia pun, ada orang lelaki kan, walaupun dia tahu perempuan tu cantik, tapi dia mungkin ada macam-macam lah yang menyebabkan dia buat keputusan untuk tidak usaha sungguh-sungguh untuk dapatkan perempuan cantik tu. Mungkin dia sendiri rasa inferior kan, ataupun dia rasa cara untuk mendekati perempuan tu dia mungkin tak tahu bagaimana caranya. Jadi kita dengan syurga pun macam itulah. Ada orang dia sebenarnya dia tak tahu bahawa sepatutnya dia plan sebagaimana kita hidup atas dunia, kita nak tinggal di mana, rumah nak sewa kat mana, nak beli kat mana, berapa jauh dengan tempat kerja. Semua tu kita plan. Kita nak buka perniagaan pun kita kena plan. Nak sewa kedai di mana, nak beli lot kedai di mana, apa yang kita nak jual, siapa customer kita dan sebagainya, kita kena plan. Sama macam kita nak belajar, kita plan kan, minat ke tak minat, kalau aku ambil kos ni, adakah aku mampu melalui kursus tersebut. Jadi dengan syurga pun sepatutnya macam itulah. Kita nak dapatkan sembahyang berjemaah dalam satu hari, berapa kali sembahyang berjemaah, kita ada plan tak? Ataupun dari segi pahala, macam mana kita nak kumpul pahala tu sebaik yang mungkin, apakah jalan yang boleh menyenangkan kita untuk dapat pahala yang banyak yang berterusan, kita ada plan tak? Ataupun kita ni jenis
ikut je apa ni adat biasa pergi semayang. Kita tak ada plan pun nak kumpul pahala kan, nak gandakan pahala tu walaupun kita tahu ada cara lah. Sebagaimana kita hidup atas dunia, kita tak ada plan, kan kita ikut kebetulan je semua. Jadi kalau dengan agama, dengan pahala, dengan syurga ni pun kita tak ada plan, kita tak susun strategi dan sebagainya untuk gandakan pahala, maka itu yang menyebabkan kita mengalami kerugian dah. Kita buang masa, kan banyak benda yang patut kita dapat, kita tak dapat sebab kita tak ada strategi, kita tak ada rancangan. Kita tak ada organisasi dan sebagainya. Jadi penting bila kita tengok sesuatu benda atas dunia ni, kita kait dengan akhirat. Kalau atas dunia ni kita ada pangkat, orang muliakan kita, kita ada duit, orang muliakan kita, maka di akhirat pun macam itulah. Kan apa yang memuliakan kita di hari akhirat, kan pahala. Macam mana nak dapat pahala? Kena ada usahalah. Kan kita kena ada benda-benda yang disebut dalam agama yang akan menyebabkan kita dinaikkan darjat di hari akhirat, yang akan menyebabkan kita ni menggil dengan cara yang mulia di hari akhirat. Jadi setiap kali kita pandang dunia, kita kena ingat akhirat. Setiap kali kita tengok apa kelebihan di dunia, kita kena ingat kelebihan di hari akhirat. Kalau kita nampak malapetaka dunia, kehinaan atas dunia, kita kena ingat kehinaan akhirat dan sebagainya. Maka kalau itulah cara kita melihat sesuatu, insya-Allah kan kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Wallahu a'lam. Okay, Tuan Syedi. Okey. Bismillah. Terima kasih banyak Tuan Amir. Tuan Amir, terima kasih banyak sebab sebelum ni kita ada buat bedah buku dengan Mazhab Bisnes Jepun dengan Zon Kuliah. Dan sneak potongan-potongan video yang Tuan Amir potong tu dapat view hampir 2 juta lebih. Kombinasi lah. 2 juta tu. Siapa nak bagi view macam tu kan. Dan disebabkan tu kita punya buku jadi best seller. So kekuatan media ni terutama Zon Kuliah memang ada kelebihan dia. Jadi Alhamdulillah Tuan sebagai founder menggunakan platform ni dengan baik untuk menerjah minda. Terutama Tuan pula suka Jepun punya konten yang dibawa macam tadi lah, Gaban tu kan. Memang zaman kecil kita memang kita gila Gaban lah. Suka Gaban sampai perkataan Gaban tu macam satu perkataan yang punchline. Dan masa pergi Jepun juga, Alhamdulillah, macam Tuan cakap lah tadi, saya ditanya oleh orang Jepun lah, kita cakap pasal Islam kan. Dia tanya bila saya masuk Islam. So, disebabkan soalan tu lah trigger kami balik untuk cari bila saya masuk Islam. Saya memang dah cakap dah, kita memang daripada kecil sudah Islam. So, tapi saya masih ada trigger juga kat Minda. Kenapa orang yang masuk Islam kebanyakannya macam Big Liu lah, Firdaus Wong, Ustaz Ravi, mereka kuat nak bercerita tentang membawa konten-konten Islam lebih. Kenapa saya yang daripada kecil Islam ni tak sekuat mereka? Ataupun mungkin kita rasa konten-konten Islam ni hanya kena perlu bagi pada ustaz-ustaz untuk untuk sebarkan. Orang biasa ni tak ada keperluan. Maksudnya kita tak layak bercakap tentang agama langsung. Jadi takkan kita tak tahu walaupun sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi saya minta izin Tuan Amir nak cerita sikit tentang buku yang Jepun, Indahnya Hidup Syariat, pasal Jepun yang dah siap ni. Boleh ke? Sikit. Sila. Okey. Alhamdulillah. Lepas kita balik pada Jepun, kita kumpul-kumpul dan hasil usaha Tuan Amir juga ada link-link. Dan Alhamdulillah buku ni dah siap. Untuk bagi kawan-kawan kita kalau ada kat Malaysia yang boleh cakap Jepun ataupun keluarga Jepun. Ini buku Indahnya Hidup Syariat telah ditranslate ke bahasa Jepun. Dan kita bagi manfaat kepada negara Jepun. Selalu kita absorb je konten Jepun kan. Kartun dia lah, buku dia lah, anime lah. Ini masanya kita nak export pula konten kita ke Jepun. InsyaAllah kepada orang-orang yang di luar sana ada sedikit usaha nak buat apa-apa, boleh just campak je idea macam dia orang tadi.
cerita kita konsep hari ni ada 3 orang yang brainstorm and then dia orang buat keputusan. So kalau ada anda konten yang baik, terus buat keputusan. InsyaAllah Allah akan hantar orang-orang yang baik, contoh macam tim Zon Kuliah dan ustaz-ustaz yang ada untuk bantu anda sebarkan konten yang baik, insyaAllah. Terima kasih Zon Kuliah. Terima kasih banyak Tuan Syedi. Jadi saya nak ulas sikit lah sebab Tuan Syedi mention pasal saya minatkan konten-konten Jepun tu kan. Okey, memang saya bukan berminat saja sebab kami ke Jepun pada 2015 dan kita ada satu kenangan yang sangat tak tahulah kan mengharukan. Jadi balik kat sini saya cerita dekat apa orang kata penasihat kami terutamanya Ustaz Fazli Yusof, arwah Ustaz Fazli Yusof. Jadi Ustaz Fazli Yusof sangat berminat untuk membalas budi ke Jepun. Jadi dia start daripada 2015 tu dan bila involvement Ustaz Fazli, hak ni adalah satu penerusan lah. Apa yang saya baca ataupun apa dia yang banyak fokus saya kepada Jepun sekarang ni ialah untuk kumpulkan seberapa banyak maklumat sebab salah satu benda yang kita kena buat sebelum kita menyampaikan Islam ialah kita menguasai selain pada ilmu Islam tu sendiri, kita kena menguasai mad'u kita punya corak pemikiran. Jadi dengan membedah filem ni salah satu cara cepat untuk kita faham budaya ataupun macam mana kita nak attack orang sana. Sebab tu banyak waktu kebetulan adik saya memang boleh berbahasa Jepun pun. Jadi saya guna exploit kelebihan tu lah untuk kita sampaikan cerita-cerita tu. Jadi bukan saja-saja pilih nak maksud lagu Gaban tu bukan saja-saja pilih. Dan kalau kata tuan tengok sendiri pun maksud je bukan dia maksud yang kosong tu tak. Kita tengok macam cerita kartun tapi no, dia punya message dalam lagu dia sendiri tu dah besar dah. Sebab tu kita memilih lagu tu untuk dibedah. Dan alhamdulillah dia punya nampaknya ada respon sampai sekarang, sampai hari ni pun. Semalam saya cek komen, ada yang komen dekat ruangan share yang dia tulis kata dah berapa puluh tahun aku dengar lagu ni, baru hari ni aku tahu maksud dia. Jadi hak tu kita kena tahu, ada setengah orang yang hak dia ignorance dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Saya bagi contoh satu, tengok hak ni untuk pengakhiran lah perbincangan kita. Saya nak tunjuk satu scene yang hak mungkin kita boleh tengok juga dan kita boleh buat satu rumusan. Okey. Nampak tak apa punchline dekat cerita ni? ada doktor nak komen sikit? Tak ada punchline. Saya nampak dia happy lah, dia nampak macam tu je lah saya punya interpretasi umum. Ustaz ada? Yang saya nampak dia pandang arah lain, dia tak sedar dia pergi ke mana, yang tu saya nampak. Okey. Tuan Syedi. Kacau orang main golf pasal apa? Cari gaduh tu. Kalau saya kena ketuk lah. Betul. Dekat sini, kita ulang kita tengok satu benda scene dia. Saya ulang balik. Kita tengok kat situ, dia tolong supaya bola golf tu tak jatuh dalam lubang. Sebab dia tak tahu pun budaya ataupun undang-undang golf tu. Dan lepas tu pula, lepas dia bagi bola kat kawan tu balik tu, dia senyum seolah-olahnya dia buat satu jasa besar kepada tuan kawan tu, tahu tak? Jadi hak ni yang kita bahayanya dalam ignorance ataupun kita punya bila kita tak tahu rules ataupun bila kita tak tahu, kita tak dapat maklumat yang jelas dalam satu-satu isu, kita nak buat kebaikan, akhirnya dia jadi satu kemudaratan ataupun menyebabkan orang lain marah. Lain kali kira sebab tu yang kita kata tu, sebelum nak buat kebaikan pun, pastikan kebaikan kita tu memang betul kebaikan. Jadi macam tu. Terima kasih banyak. Ada apa-apa lagi nak diulas? Mungkin nanti lepas ni kawan-kawan boleh share kat kita apa-apa pandangan ataupun orang kata scene-scene P.Ramlee yang lain yang mungkin menarik. Pada ada apa orang kata nostalgia kat kawan-kawan ke, tulis kat ruangan komen untuk kita bedah dan kita akan cari seberapa banyak maklumat ataupun kita cari berapa banyak sudut pandangan untuk kita dapatkan pengajaran daripada scene tu. Nah, insya-Allah terima kasih sekali lagi.
Saya akhiri kuliah ni ataupun perbincangan ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.